Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi minggu ni untuk Sains Tahun 4, tajuk yang baru iaitu bunyi. Seperti biasa, mari sama-sama kita mulakan sesi PDPR kita untuk minggu ni dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah murid-murid, sedia dengan buku teks masing-masing ya. Okay, kita akan tengok objektif pembelajaran kita untuk minggu ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menyatakan bunyi dihasilkan oleh getaran. Yang kedua, murid-murid akan dapat menyatakan bunyi bergerak ke semua arah. Yang ketiga, murid-murid akan dapat memberi contoh fenomena dalam kehidupan harian yang menunjukkan bunyi boleh dipantulkan. Yang terakhir, untuk pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid akan dapat menjana idea untuk menyelesaikan bagi mengurangkan pencemaran bunyi. Baik. So, kita tengok bunyi. Okay, yang pertama ni, bunyi dihasilkan oleh getaran. Kenapa cikgu kata bunyi dihasilkan oleh getaran? Cuba kamu tengok teks kamu. Okay. Kita tengok gambar tersebut. Tengok yang pertama, seruling. Tengok seruling di atas sekali tu. Okay, seruling. Apabila seruling ditiup, udara di dalam seruling bergetar. Seruling yang kita tiup tu, yang orang main tu. So, getaran yang menghasilkan bunyi untuk seruling, alat seruling tu adalah udara yang kita tiup. Sama juga bila kita bersiul, kan, kita bersiul. Kan? Itu menunjukkan getaran antara udara. Itu yang menghasilkan bunyi. Yang pertama. Yang kedua, kita tengok ketuk. Okay? Ketuk. Yang pertama tadi tiupan angin, ketuk. Yang kedua ni ketuk. Macam kita main kompang, gendang, ataupun kita ketuk meja, kan? Kamu ketuk meja. Bila kamu ketuk tu, meja tu bergetar antara tangan dengan meja. Kan, bila bergetar, bila tangan kena meja tu, tu menghasilkan bunyi. Okey, yang kedua, tepukan. Kaedah tepukan. Tepukan kepingan sambil bergetar apabila diketuk. Tengok pada gambar tu, yang itu. Ataupun tepuk tangan. Ditepuk, dia bergetar, maka keluarlah bunyi. Baik. Dan yang terakhir, petikan atau gesekan. Petik, main gitar, kan? Siapa ada gitar yang pandai main gitar, petikan. Gesekan, gesekan orang yang main violin tu, violin tu yang besar tu. Lupa dah apa nama dia. Yang ini lebih kepada alat yang menggunakan tali. Kan? So, bila kita petik tali tu bergetar. Maka, bila tali tu bergetar, maka terhasillah bunyi. Okay, so kita ada di sini 4 kaedah bunyi tu dihasilkan. Baik. Tengok. Sambungan. Ini sifat bunyi. Sama macam tajuk minggu lepas, kan? Tajuk cahaya. Okay. So, cahaya bergerak. Bunyi pun bergerak. Okay. Tapi beza. Cahaya dia bergerak lurus. Tu bunyi dia bergerak ke semua arah. Okay. So, kamu tengok buku teks kamu kat surat 114. Okay. Orang jual aiskrim, kan, bila dia bunyikan loceng dia tu,
bunyi tu bergetar ke semua arah. Tengok pada gambar. Dia gelombang bunyi ni dia bergerak ke seluruh tempat, ke seluruh arah. Maksudnya kalau kata orang yang experience duduk di tengah-tengah taman permainan kamu tu, bila dia bunyikan loceng, semua orang yang ada keliling tu, yang mana yang berasa nak makan aiskrim, semua daripada semua arah orang akan datang. Okay. Ataupun contoh yang kedua, kita di sekolah. Ingat lagi tak keadaan di sekolah? Kan setiap kali habis waktu akan bunyi loceng. Kan? Loceng dekat sekolah tu di mana? Loceng yang di sekolah, dekat sekolah tu dia ada dekat bangunan yang depan tu. Bangunan yang ada pejabat. Kan? Laluan yang ada pejabat, ada pusat sumber, ada bilik sains itu. So, loceng tu ada pada bangunan tu. Tak silap cikgu, pada bahagian pusat sumber sekolah, loceng sekolah bunyi tu. Tapi bila waktu habis waktu ataupun waktu rehat, loceng di situ dia bunyi. Tapi murid yang di belakang tu pun boleh dengar. Kan? Tahun 6 yang bangunan yang hujung sekali yang di belakang tu boleh dengar. Waktu dah sampai habis waktu ataupun dah waktu rehat, dah sampai waktu rehat. Okay. Itu adalah contoh bunyi ni dia bergerak ke semua arah. Okay. Seterusnya bunyi boleh dipantulkan. Ini sifat yang kedua. Sifat yang pertama tadi, bunyi bergerak tapi ke seluruh arah, ke semua arah. Yang ini sifat yang kedua, bunyi boleh dipantulkan. Bunyi ni dia boleh dipantulkan sama juga macam cahaya tajuk minggu lepas. Okay. Tetapi bezanya, bunyi ni dia dipantulkan apabila terkena permukaan yang keras. Tengok kamu boleh tengok muka surat 115, contoh-contoh yang diberikan. Bila kita masuk rumah baru, contoh rumah tu kosong, apa pun tak ada lagi. Bila kamu masuk, cuba kamu jerit, tak payah jerit lah, kamu sebut nama siapa-siapa, kamu akan dengar gema. Okay. Itu maksudnya bila kamu sebut ataupun kamu jerit dalam rumah yang kosong tu, bila bunyi bergerak ke semua arah, dia akan terkena pada permukaan yang keras, contoh dinding-dinding di rumah. So bila kena, contoh yang ini, okay, bila dia bergerak, dinding dekat. Okay, so bila dia bergerak kena dinding, dia pantulkan balik apa yang kita cakap tadi, apa yang kita jerit tadi. Okay, banding dengan yang ini. Yang ini dinding mungkin agak jauh, so dia akan pergi. Bila sampai kat dinding tu, baru dia pantulkan balik bunyi tadi. Itu sebenarnya punca ataupun macam mana gema boleh terjadi. Hello, macam dalam gambar tu. Okay. Baik. Kita tengok bunyi, fenomena. Okay. Fenomena pantulan bunyi. Okay. Dalam kehidupan seharian kita ada fenomena yang menggunakan pantulan bunyi. Kita tengok, kamu boleh tengok muka surat 116, 117. Okay. Dua muka surat yang penuh bersambungan. Ini atau yang pertama tengok gema. Yang saya kurang tadi lah. Okay. Pantulan bunyi. Masuk kawasan yang tertutup. Okay.
dan ada permukaan keras. Bila kita jerit, kita akan dengar gemah. Gemah. Okay, yang kedua, fenomena atau ultrasonik. Ultrasonik ni apa benda cikgu? Okay, ultrasonik ni adalah fenomena di mana menggunakan yang digunakan oleh kelawar. Kelawar kan dia duduk dalam gua tempat yang gelap. Kita masuk gua, kita pakai lampu suluh. Tapi macam mana? Kelawar dia boleh duduk dalam gua, dia tak pakai lampu suluh. So dia gunakan ultrasonik. Maksudnya waktu malam. Okay, waktu malam kan, waktu siang kan kelawar semua tidur. So bila waktu malam, sampai waktu malam bila dia dah bangun, dia dah jaga nak pergi cari makan, dia akan terbang keluar daripada gua tu. Okay, waktu masa dia nak keluar daripada gua tu, disebabkan keadaan gua tu gelap. Okay, cahaya pun tak ada. Macam mana dia nak terbang keluar? So Allah gunakan ultrasonik ni. Sambil kelawar ni terbang nak keluar daripada gua tu, nak pergi cari makanan. So masa dia terbang tu, dia akan mengeluarkan bunyi seolah-olah menjerit lah. So dia akan gunakan. Contoh bila dia menjerit, so dia tak dengar. Dia tak dengar macam gemah. Maksudnya tak ada suara yang dia bunyi yang dia buat tadi tu tak main balik dekat dia. Maksudnya depan tu, dia nak terbang ke depan tu selamat untuk dia terbang. Sebab tu kelawar ni bila dia keluar pada gua, waktu dia cari makan, dia akan menghasilkan bunyi. Dia akan seolah-olah macam menjerit setiap kali dia nak terbang. Sebab dia tak nampak. Okay, ultrasonik. Dan yang terakhir adalah sonar. Sonar kaedah. Sonar. Okay. Sonar ni biasanya digunakan oleh kapal lah. Untuk apa cikgu? Kapal ni dia pasang diguna sonar ni untuk nak tahu, terutamanya pada kapal yang saiz besar. Okay. Sonar ni digunakan untuk mengira ataupun untuk mengukur kedalaman dasar laut. Okay. Dan lompat-lompatan paus ni biasanya dia dalam laut dalam, dia gelap. Okay, bila gelap sama juga kaedah macam kelawar tadi. Tapi kelawar tadi dia ultrasonik sebab dia dah keadaan dalam udara, di udara. Tapi bila dalam air ni kita panggil dia sonar. Sonar ni maksudnya sama, dia keluarkan bunyi. Bila dia tak dapat pantulan, maksudnya arah yang dia nak berenang tu selamat, tak ada batu, tak ada apa. Tapi bila dia keluarkan bunyi, dia tengok pantulan mana, ada pantulan ke tak. Bila ada pantulan, contoh pantulan sampai belah kanan, so dia akan elak, dia akan berenang ke kiri sikit supaya tak berlaku kemalangan lah. Macam mana kapal digunakan sonar untuk tengok kedalaman. Contoh kapal besar. Bila kapal besar, dia tak boleh masuk kawasan-kawasan yang kurang dalam, yang tak dalam. Tapi dia tak nampak. Macam mana nak nampak kan? Lepas tu digunakan sonar. Maksudnya bila sonar tu pasang, bila komputer dapat detect, dapat rasa ada pantulan, maksudnya kawasan tu kawasan yang cetek. So kapal yang besar dia takkan guna laluan tu, dia akan patah balik. Okay. Seterusnya, bunyi berfaedah. Ini maksudnya kebaikan bunyi lah. Okay. Kebaikan bunyi yang pertama menghiburkan. Okay. Macam gambar yang awal tadi kan, main gitar, semua menghasilkan bunyi, menghiburkan kita.
kita dengar. Okay. Kalau muzik tu cantik ya, sedap dengar. Okay. Yang kedua, kebaikan bunyi ni berkomunikasi. Dapat kita berkomunikasi. Contoh bunyi ni tak ada faedah. Tak ada bunyi tu tak ada langsung lah, tak wujud bunyi tu. Sekarang ni bila cikgu bercakap ni, kamu tak patutnya, kalau bunyi ni tak ada, kita tak boleh nak berkomunikasi. Maksudnya bila cikgu bercakap, seolah-olah kamu tak dengar apa-apa, kamu nampak mulut cikgu saja yang bergerak. Kalau bunyi tu tak ada kegunaan dia. Okey. Yang keempat, memberi maklumat. Contohnya, kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, dia beri contoh orang telefon, lepas tu masuk dalam voicemail, peti suara. Bila kita tak angkat, so orang yang telefon tu dia akan tinggalkanlah pesanan, apa-apa saja pesanan. Bila balik, kita ambil telefon tu, kita tekan replay. Siapa saja yang telefon bagi pesanan kita boleh dengar dan kita dapatlah maklumat tu. Tu kebaikan bunyi tu. Yang terakhir, memberi isyarat. Contoh yang paling mudah memberi isyarat ni menggunakan bunyi apa dia? Polis, bomba, ambulans. Okey. Ataupun apa-apa sajalah kenderaan. Contoh, kita bawa kereta, tiba-tiba kita nampak ada motor ataupun ada kereta yang nak keluar daripada simpang. Okay. So, kita tengok kereta tu macam dia tak pelan, dia tak mau berhenti bila dia nak keluar simpang. Tapi kita ada. So, kita tekan horn. Bila kita tekan horn, orang yang nak keluar dari simpang tadi tu terdengar. So maksudnya kita bagi isyarat kita ada ni, tengah lalu, jangan keluar lagi. Maksudnya kalau kita horn tu, orang yang baru nak keluar boleh dengar horn, maksudnya belakang ada kereta, so kita tak nampak kan. Tu memberi isyarat. Ataupun tu polis, ambulans kan, bila ada kecemasan, lepas pasang lampu tu, pasang siren tu bunyi. So siapa yang tengok ada ambulans di belakang, ada polis di belakang, kita akan ke tepi. Memberi isyarat. Okey, ni bunyi yang memudaratkan ataupun kesan buruk bunyi lah kepada kita manusia. Sukar berkomunikasi. Kita duduk tempat yang sangat bising, tapi kita nak bercakap dengan kawan kita, tak dapat sebab bunyi bising tu menyebabkan kita tak dapat, susah kita nak berkomunikasi, susah kita nak bercakap dengan kawan kita. Yang kedua, memberi tekanan emosi. Ada orang dia tak boleh bunyi bising-bising. So bila bising, dia akan rasa tekanan, dia akan rasa stres. Sebab benda dia tak suka jadi. Okay. Yang keempat, mengganggu ketenangan. Ni pun sama juga. Maksudnya penat seharian bekerja kan, satu malam tu nak tidur, letak kepala, mata dah lelap, tiba-tiba dengar bunyi motor kan, mak motor rempit ke apa-apa, so mengganggu ketenangan. Okay. Dan yang terakhir, bunyi boleh memudaratkan telinga, masalah pendengaran. Kalau kita pakai headphone ataupun earphone, kita dengar bunyi, kita buka lagu tu kuat, lama-lama boleh menyebabkan masalah pendengaran. So, kita tengok bahagian kedua ialah bahagian tugas dalam minggu ni. Okay, cikgu tak bagi banyak, jadi pause saja. Okay, tugasan yang pertama, seperti biasa, cikgu nak kamu buat nota tajuk yang kita belajar ni dalam bentuk putih indah ataupun peta itim. Okay, apa yang kena ada? Bunyi bergerak, bunyi dipantulkan, fenomena bunyi, bunyi
berfaedah dan bunyi memudaratkan. So 5 ni kamu buat dalam satu muka surat saja pada buku tulis kamu tu. Tak payah buat banyak-banyak panjang tulis karangan panjang-panjang, tak payah. Okey, itu bukan nota. Yang kedua, buat dalam buku sains. Biasalah, nota ni cikgu kata daripada dulu lagi buat dalam buku sains 1. Okey. Masalah PKP sekarang ni menyebabkan kita tak boleh nak pergi ke sekolah. Okey, so cikgu guna tugasan yang dah selesai, yang dah siap, kamu ambil snap gambar dan hantar menggunakan link yang cikgu sediakan. Baik. Tugasan yang kedua, okey, buat latihan dalam buku teks muka surat 122. Muka surat 122, satu muka tu saja. Okey, latihan satu muka tu saja. Gambar yang ada untuk latihan tu kamu kena lukis. Cikgu tak reti lah, tak pandai lah. Okey, kamu foto stick, kamu gunting gambar tu saja, kamu lekat. Okey. Yang ketiga, macam biasa, sepatkan ni latihan. So, buat dalam buku sains 2. Sama macam tadi juga, kita boleh habis ke sekolah kan. So, hantar tugasan yang dah selesai menggunakan link yang telah cikgu sediakan. Okey. Baik. Itu saja sesi PDPR kita pada minggu ni. Cikgu harap semua jaga diri. Okey, di rumah sentiasa cuci tangan. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.